2 atau 3 minggu lepas saya lupa, tapi ada audience Mona Lisa yang tanya saya ketika live, boleh ke tak saya recommend sebuah ultrawide gaming monitor budget. Saya tahu kewujudan sebuah ultrawide gaming monitor budget iaitu Trillion X, tapi saya tak pernah try monitor tu. Saya tak pernah tengok depan-depan, saya tak tahu kualiti dia macam mana. Habis je live, saya contact orang Trillion X, tanya boleh ke tak nak pinjam monitor ni, saya nak main-main. Mereka pun hantar 1 biji, saya dah test. That's why saya buat video ni untuk kongsikan dengan anda semua. Saya suka dengan Trillion X ni sebab 3 benda. Yang pertama sebab dia brand Malaysia, support lokal bosku. Yang kedua sebab mereka open for criticism. Katakan saya main dengan produk dia, ada jumpa kekurangan, saya pun bagi suggestion kepada mereka, mereka akan ambil action lah. Dan yang ketiga, yang paling saya suka adalah kerana mereka tak pernah tengok pun konten saya sebelum saya publish. Apa yang saya cerita kepada anda ni 100% dari saya sendiri, tak diubah langsung, even tak diberi apa-apa arahan. Yang ni saya memang sukalah. Apa-apa pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda sebuah ultrawide gaming monitor budget dari Trillion X, iaitu Trillion X TX29. Nama dia panjang tapi saya pendekkan kepada TX29. Kalau anda berminat untuk beli monitor ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Okey, sebelum saya mula, saya nak cerita serba sedikit tentang Trillion X ni. Dia adalah brand Malaysia and dia masih lagi growing, dia masih lagi mengembang. So bila benda sedang mengembang ni, anda kena tahulah memang ada kekurangan dia, especially dari segi fizikal. Kalau sebelum ni saya ada review monitor mereka, dia punya branding plat dekat bawah tu boleh tercabut. So saya bagi feedback and mereka dah perbaiki benda tu dalam untuk model yang baru ni lah. Dan untuk model yang saya nak cerita kepada anda ni pun memang dari segi fizikal ada kekurangan dia, but dari segi quality display saya garanti kepada anda tip top punya lah. Alright, ini packaging Trillion X TX29. Ada design dia bukan sekadar kotak coklat macam tu. Lepas tu ada branding buatan Malaysia dekat sini. Dalam kotak ni dia dah bagi kepada kita kabel HDMI, DP kabel. Lepas tu ada dia punya stand, dia punya holder, dia punya monitor and ada dia punya user manual. Cara pasang dia simple sahaja. First kali kita kena cabut skru yang ada dekat holder dia, kemudian kita sambungkan dia punya V-stand, lepas tu skru balik dan kita clip sahaja dekat belakang monitor. Seriously, simple guys. Dia punya V-stand dengan holder ni diperbuat dari besi, so once kita letak je di atas meja, dia punya monitor solid. Kalau kita type laju-laju pun dia punya getaran ataupun gegaran tu tak mengganggu penggunaan kita lah. So ini dia Trillion X TX29, sebuah ultrawide gaming monitor dengan saiz 29 inci. Monitor ni dari depan memang nampak premium dengan bezel yang sangat nipis, kemudian branding Trillion X glossy dekat tengah-tengah. Yang ni lah dulu saya bagi tahu yang dia senang terkupil, dia teruk sikit, tapi mereka dah improve untuk model baru ni. Memang nice. Dari belakang kosong, lepas tu ada analog stick untuk navigate OSD dia. Semua input output connection menghala ke bawah dan ada satu lubang kabel root dekat dia punya holder. Every kabel kita boleh sumbat masuk ikut sini. Nanti setup kita atas meja tu akan nampak lebih kemas. Monitor ni datang dengan satu DP, satu HDMI, satu combo audio jack dan juga satu power jack. Dekat sini ada satu benda yang saya nak komplain. Kalau anda tengok betul-betul, dia punya slot untuk input output connection ni tak dibuat khas untuk slot tu. Dia sekadar buat satu lubang 4 segi kemudian masukkan DP, satu lubang 4 segi masukkan HDMI. Seriously, nampak malas gila dekat sini. In terms of flexibility, kita boleh pen dia, maksudnya kita boleh baiki sudut dongakan dia, tapi kita tak boleh nak tilt, kita tak boleh nak pusing kiri kanan. Lepas tu kita tak boleh nak baiki aras ketinggian dia. Cuma bab ketinggian ni bagi saya okey sangat-sangat, sebab bila saya letak
letak di atas meja ni, dia punya titik tengah tu lebih kurang sama dengan mata saya. Saya tak bongkok dan saya boleh guna monitor ni dalam satu jangka masa yang lama tanpa menyebabkan bahagian belakang saya lenguh ataupun sakit lah. Cuma kalau anda nak letak di atas monitor stand, okey. Kalau anda nak pasang dekat monitor arm pun boleh. Dekat belakang monitor ni ada VESA mount untuk kita pasang monitor arm. Seterusnya tentang dia punya navigation system. Ini adalah part yang paling fail dekat Trillion XTX 29. Secara logik, bila monitor tu dia pakai thumbstick untuk navigate dia punya OSD, mesti perfect punyalah, mesti senang, mesti user friendly. But apa yang berlaku dekat Trillion X ni, seriously caca marba, teruk gila guys. Saya bagi contoh lah, bila kita nak masuk kepada general setting, kita akan tolak dia punya thumbstick tu ke kanan, so kita dapat masuk ke dia punya general setting. Lepas tu kita nak pergi ke sub setting, kita tolak ke kanan lagi. Okey, part ni okey lagi, tak ada masalah. Then kita nak tambah brightness, sama ada kita tolak ke kanan ataupun tolak ke atas, which is untuk Trillion XTX 29 kita kena tolak ke atas lah. Bagaimana kalau kita nak kurangkan brightness? Secara logik kita akan tolak ke bawah lah kan, minus kan. But untuk untuk Trillion XTX 29 ni kita kena tolak ke kiri. Kalau kita nak back, biasanya kita tolak ke kiri. No, kali ni kita tolak ke bawah pula. Dia punya navigation memang memeningkan. Saya dah bagi feedback lah dekat Trillion X. Mereka kata mereka akan bincang dengan kilang. Secara logiknya benda ni simple, boleh diperbaiki dengan update dia punya firmware, sebab dia sekadar remap balik button-button yang ada dekat thumbstick itulah kan. Cuma itulah, adakah benda ni possible ataupun tak untuk bash yang sedia ada. Part ni dia tak, macam mana, dia bukanlah satu benda yang sepatutnya diperbesarkan sampai level macam dia punya navigation fail, jangan beli. Bagi saya tak adalah, sebab kita jarang guna dia punya navigation tu, dia punya OSD. Part yang paling penting bila kita nak beli monitor adalah dia punya display. So macam saya bagi tahu kepada anda, saiz monitor ni adalah 29 inci, resolution dia adalah W Full HD, dia ultra wide. Lepas tu dia pakai IPS panel, kaca jenis matte, dia punya sRGB tinggi 100%. Bagi saya warna yang kita nampak tu cantik, terang. Lepas tu pixel dia pun okey, walaupun 29 inci Full HD, kita kata WFHD, dia punya pixel tu dengan standard distance kita, dia tak menampakkan sangatlah butiran-butiran pixel. Just nice bagi saya, okey sangat-sangat. Lepas tu bila kita bercakap tentang ultra wide monitor ni, dia punya aspect ratio takkan sama dengan standard monitor yang kita nampak. Dia bukan 16:9, sebaliknya 21:9. Kalau anda layan movie, anda buka YouTube, possibility untuk anda tengok black bar di bahagian atas ataupun kiri kanan tu ada. Cuma bila kita main game, dia betul-betul bagi satu gaming experience yang berbeza dengan monitor biasa. Kalau anda main game lumba kereta, anda main game open world, anda punya view tu akan jadi lagi luas, lagi syok guys. Dan advantage pakai ultra wide gaming monitor ni adalah working space yang lebih luas, dan tak macam 2K gaming monitor, dia tak demand graphic card yang tinggi sangatlah, sebab pixel dia bukan banyak sangat berbanding dengan 2K gaming monitor. Sebut tentang gaming, refresh rate monitor ni adalah 120Hz, tinggi, and personally saya rasa good enough dah untuk gamer marhain macam saya. Betul, memang sekarang refresh rate monitor gila-gila tinggi, ada yang sampai 300Hz, tapi persoalannya adakah graphic card kita mampu carry sampai level tu? Itu yang kita kena tanya. Response time monitor ni laju 2 millisecond and dia ada FreeSync. So far saya main game dekat monitor ni, saya tak perasan kalau ada masalah tearing dan juga ghosting. Tearing tu memang tak ada lah, ghosting ni dia macam subjektif sikit, sebab saya punya level gaming tu bukanlah hardcore, bukan kompetitif punya. Mungkin saya tak perasan kalau ada. Sebagai penutup, saya tak nafikan yang Trillion XTX 29 ni ada kekurangan dia. Dia punya IO port yang tak proper, finishing tak cantik dekat situ. Lepas tu dia punya navigation system yang caca marba. But saya boleh guarantee kepada anda, quality display dia baik untuk anda layan movie, untuk anda edit gambar, edit video,
main color grading dan juga gaming sangat-sangat mantap. Saya sangat recommend anda untuk beli monitor ni. Yang penting guys, support local guys. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah, jumpa lagi.